Majlis diteruskan lagi dengan tazkirah Ramadan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Dengan sepatutnya majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Alhamdulillah, sallallahu alaihi. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia, Tuan CEO kita, pada dimana CEO kita, tuan-tuan, puan-puan, para asatidzah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita ucapkan tahniah kepada Tuan Samsul kita, hari pertama dapat tugas di majlis agama kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan urusan, diperlapangkan segala urusan, diberikan rezeki yang baik dan sokongan daripada kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan beliau dapat menjalankan tugas dan amanah yang besar di negara Darul. Kalau beliau kali pertama ini sampai, saya pula di Dewan ni, last saya datang ke Dewan ni pada tahun 1999. Lama yang rasa tak saya bukan lama. Saya ambil tauliah saya ambil di sini. Masa itu bersama dengan mufti, pengarah dia Datuk Yusuf Allahyarham, Datuk Yusuf dia. Kemudian selepas periksa tauliah dan lulus semua, penyampaian sijil tauliah pula di sini tahun 1999. Maknanya tuan-tuan lebih daripada 20 tahun. Masya Allah lama. Sebab tu bila pembantu saya kata, Datuk, kita ada program dengan majlis ini, nak terima tak? Kita terima. Tapi kita ada program di janda baik. Janda baik kan, janda tak baik kan, biasa janda baik. Main lama. Dan bila saya sampai di sini, kenangan yang mula-mula saya sampai ialah pada tahun 1991, 1992 di Dewan ini dulu kami belajar khusus perubatan Islam Darul Syifa bersama dengan almarhum Tuan Guru Ustaz Harudin dan Harudin masih setiap minggu ada. Ya, saya lupa program itu. Setiap pada hari Sabtu, saya lupa nama dia. Apa nama dia? Setiap hari Sabtu kan datang nama-nama besar yang mengajar pada masa itu. Ingat saya yang datang perubatan dari Syifa Al-Din, kemudian datang Ustaz dan Sanusi dan Mahdi untuk mengajar di sini, profesor-profesor doktor semua. Setiap saya lupa pada tahun 1991, 92 ya, masa itu buat khusus di sini. Kemudian bila saya dah tamat pengajian di Mahat Tahfiz, saya ambil kuliah balik tahun 99. Selepas itu saya dah tak datang dan tak sibuk dengan tak sedar diri macam. Ini dah betul-betul langkah ni baru datang dia. Masya Allah Subhanallah. Ya, kenangan bersama dengan kawan-kawan ramai yang datang pasal khusus di sini. Baik, perkara yang saya muliakan, di luar sana tu hujan. 2-3 hari ini saya seronok. Semalam saya seronok sebab saya ada program dengan satu tokoh usahawan kita orang Melayu. Bila saya pergi tempat dia, masuk tempat dia, tengok lain macam di mana program Islam, macam mana program usaha ceramah, mana orang ada, orang tak ada. Pokoknya silap tempat, Luis bawa silang, tanya ke orang, di mana tempat program? Oh, sebelah sana. Keluar balik dalam orang masuk kuliah.
Oh, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Bangga adalah hati kita. Tengok ada orang Islam kita, ada orang Melayu kita mempunyai resort yang macam itu. Saya tanya, resort ni satu malam RM1 juga kata-kata 3,500. Saya orang ini orang kampung mandi, orang ini 3,500 bukan ringgit lah. Kan berapa Korea, berapa rupiah. Bangga juga salah sesuatu duduk di tempat orang kita. Tahu berapa banyak duit dia, Allah maafkan. Kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki dia, dapatlah dia buat infak. Dulu balik anak bangsa, syukur kepada Allah. Hari ini saya suka dengan tuan dapat jumpa saya. Walaupun dalam suasana hujan. Semalam hujan, hari ini hujan. Bila sebut hujan, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut hujan lebih daripada 50 kali. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut hujan itu lebih daripada 50 kali. Al-Ma'idah ada, Al-Anfal ada, Al-Nisa ada. Dan Allah menggunakan pelbagai nama untuk menunjukkan hujan. Ada yang Allah Ta'ala panggil ma'un, air. Hujan Allah panggil air. Ada yang Allah panggil matar. Mataram minas sama, turunnya matar. Ada yang Allah Ta'ala panggil al-ghais, hujan gerimis. Ada yang Allah panggil hujan yang dipanggil husban. Ada lebih daripada 7 panggilan bahasa menggambarkan pada satu jenis. Kalau kita sebut tentang Al-Quran, Al-Quran itu ulama-ulama letak kehebatan Al-Quran ada 7. Yang awal-awal diletak ialah bahasa. Bahasa. Nombor 2 diletak kejiwaan. Nombor 3 diletak syariat. Nombor 4 diletak kepada perkara-perkara yang melibatkan yang lepas, perkara-perkara yang melibatkan benda yang akan datang. Awal-awal sekali diletak bahasa. Di mana bahasa? Hujan saja, macam-macam jenis hujan. Macam kita ni hujan lebat, hujan ribut, hujan topan, hujan panas. Hujan panas tu kita lebih sikit je nasi. Tu hujan panas. Selain daripada hujan betul, kita panggil dia nasi. Tapi kalau Allah nak menggambarkan hujan, Masya Allah, ada hujan yang dipanggil sebagai al-ghaith. Cerita tentang tanaman pokok, tanaman yang berada di tanah tinggi. Kata Allah, kalau tak turun hujan pun tak apa. Sekadar hujan yang gerimis pun cukup untuk menyuburkan tanaman yang berada di tanah tinggi. Kita tanam di kemaran, sayur di kemaran, tak hujan tak apa, cuaca sejuk. Tapi kalau hujan memadailah, hujan sikit pun cukup. Nama dia ialah gerimis. Ada hujan yang ganas yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Mulk, yang Allah Ta'ala sebut sebagai husban. Sekali dia datang, ranak satu negeri, siap dengan batu. Ada hujan yang menterbalikkan bumi, nama dia matar, amtar. Macam-macam bentuk hujan yang sampai umat. Tetapi ada hujan, kata Allah, yang jadi minuman. Ada hujan, kata Allah, yang menjadi untuk tanam-tanaman. Ada hujan, kata Allah, liyutahhirakum bihi, supaya kamu dapat bersih dengan dia. Wa yudhiba ankum rijzasy syaitan, supaya dapat menghilangkan gangguan syaitan. Wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Macam-macam jenis hujan. Ada hujan yang lembut, ada hujan yang garam, ada hujan yang lebat, ada hujan yang batu, ada hujan yang menghancurkan, ada hujan yang membawa kebersihan. Sehingga Allah ceritakan proses hujan min khilalihi, keluar daripada celah-celah awan, kita panggil sebagai min khilalihi, keluar daripada situ. Lengkap tuan-tuan, ada lebih daripada 50 ayat berkenaan dengan hujan. Bila air hujan sampai ke bumi, bumi pula Allah Ta'ala cerita.
Dalam Waqi'ah ada sebut bumi, dalam Al-Mulk ada sebut bumi, dalam surah Yasin lagi banyak cerita tentang bumi. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah jadikan bumi itu fil ardi zalula, dijadikan bumi ini adalah mudah untuk kamu, urusan untuk kamu dipermudah. Disebutkan kepada kita zalula, mudah. Kemudian Allah Ta'ala sebut di bumi ini akan berkembang biak kehidupan. Seronok tentang bila kita faham tentang bumi, seronok tentang tanah dan sebagainya. Surah Toha ayat Allah sebut, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah cerita tentang tanah. Daripada tanah kamu dijadikan, dalam tanah kamu akan dimasukkan, dari tanah kamu akan dikeluarkan. Sebab itu bila kita mengkaji Al-Quran, bahasa-bahasa yang disebut dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat halus, yang bila kita fikir, ayat ni macam kenal dekat aku ya. Ayat ni macam ayat ni ambil perbandingan, Kita duduk di satu institusi agama. Sebut saya jabatan agama, majlis agama ni, Masya Allah, Subhanallah, lain rasa, tanggungjawab yang besar. Ada zakat di sini, ada wakaf di sini, ada nikah kahwin, macam-macam yang ada juga. Kita, tuan-tuan yang saya hormati, saya dengar satu ustaz cakap, dia kata di Malaysia ni ustaz punya dah ramai 100,000, tapi maksudnya banyak pula. Ustaz ni buat apa? Yang tanya tu ustaz, dia tanya pula ustaz ni buat apa? Dia tanya dia. Misalnya, macam kita tanya orang Palestin kenapa? Orang Palestin kenapa? Orang Palestin kenapa? Ustaz, Allah buat apa? Tanya Allah buat apa? Allah jadikan hang buat apa untuk orang Palestin? Sebelum hang tanya Allah buat apa, hang buat apa tu? Kita pun buat apa? Allah nak tengok apa yang Allah Ta'ala nak buat, ialah Allah nak tengok apa yang kamu buat untuk orang Palestin. Allah bagi duit, Allah bagi harta, Allah bagi minyak, Allah bagi kaya, apa yang kamu buat? Mereka kamu nak salahkan Allah. Ini perangai kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalaulah ustaz-ustaz ni tak buat kerja, ustazah tak buat kerja, agak-agak semayang orang boleh mereka. Nuhak jadi ustazah di tadika, ustazah di pasti, ustazah di kemat, ustazah sekolah agama rakyat, kafah, naik sekolah enam. Berapa ratus ribu ustazah ni hadut mengajar rakyat Malaysia ni sampai boleh semayang. Tak nampak ada orang ni. Ada kena alih bata, yang ada kena apa semua ni ustazah ni. Kalau pokok ni tak buat kerja, dengan kita tak erti alih bata, semayang pun tak erti. Ustazah ni tekak hilang duk jerit. Nak ajar cara semayang, suruh hafal kunut. Ustazah ni jangan kita cakap dia buat tak buat kerja. Mak duduk di universiti yang mengajar orang untuk menjadi pengajar lain. Yang duduk di takmir, yang duduk di tauliah, yang duduk di masjid, yang jadi penceramah, yang jadi kuliah, memata-mata siang malam bagi kita. Jangan kita tak nampak. Kalau tak ada ustaz-ustazah ni, Allah. Saya berapa hari dah balik ni, seminggu dah balik. Hari ni baru balik. Tu saya cakap kat ustaz tadi, kita nak balik, minta maaf saya tak boleh buka usaha kan tuan kita. Dah janji dengan anak, janji dengan cucu, nak buka usaha sekali. Sebab besok tak ada lah, besok nak pergi bulan kucing pula. 3 hari pula pergi kucing. Bila duduk di rumah, malam raya untuk TV. Tu sebab kata saya ni zalim, malam raya untuk TV. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalau ustaz-ustaz ni tak buat kerja, apa akan jadi? Tetapi dia jadi macam hujan dengan tanah. Hujan turunnya, ada yang sampai kepada tanah, tanah pula tanah licin, tanah liat, tak lekat langsung, hilang itu air hujan. Tak masuk pun dalam tanah pun. Nak salah hujan, nak salah tanah.
Ada hujan yang turun, jatuh atas pasir, langsung tak ada bekas. Dia serak habis, korek hilang. Padahal tanah tu masuk dalam pasir, tak ada apa. Ayat hujan tu masuk saja dalam pasir, tak jadi apa. Ada air hujan yang simpan dalam tanah. Tanah simpan, atas nampak kering, bawah ada tanah. Kena korek, baru jadi. Nama dia telaga. Oh, ada ayat, ada mata air. Ada tanah pula, dia tak buang air tu, dia simpan. Dia tasik, dia jadi kolam. Orang boleh mandi, orang boleh berenang, ikan boleh duduk, semua boleh hidup. Ada air hujan yang jatuh dekat dengan sungai, disimpan air banyak-banyak, dialirkan pada orang untuk minum. Begitulah kita para asatizah. Kerja kita bercakap. Bercakap pula. Ada yang cakap lemah lembut, nama dia grimis. Lembut dia cakap. Dia cakap slow je. Baik, dia slow. Kita dengar cakap. Ada pula, ustaz pula cakap macam putih. Pompa garaknya ustaz ni. Jenis yang hentam tu je. Ada pula hak jenis ceramah, dia cakap banyak tak ada. Dia bagi batu tu. Nama dia hujan batu. Oh, dia style macam tu. Ada hujan yang lepak mencurah-curah sampai jadi banjir, sampai tak larat dan nak terima lah. Tetapi dia bergantung juga kepada tanah. Kalau tanah tu bagus, dia simpan air, tanam pokok subur. Pokok yang dah mati, bila simpan hujan, dia jadi subur. Tapi ada tanah cakap dah lagu mana pun, air hujan tadi tak guna apa. Turunlah lebat macam mana pun di gurun, di padang pasir, tak jadi apa air hujan tu. Dia turun dalam tanah, tak tahu dia pergi ke mana, tak ada manfaat kepada dia. Baru ni saya pergi satu tempat, walaupun gurun, tapi banyak air, banyak pokok, banyak semua. Alhamdulillah, bagus ya. Nama dia kita. Alhamdulillah. Anda faham tak? Jadi kalau kita duk mengajar, para asatizah buat kerja, pegawai jabatan agama buat kerja, kalau ada juga yang buat jahat, ada juga yang buat maksiat, kita nak kata apa? Saya seronok bila baca komen, ustaz-ustaz buat apa? Jabatan agama buat apa? Habis itu yang buat maksiat tu tak ada buat apa kan? Kenapa tak tanya? Mak faham buat apa? Adik-adik hang buat apa? Tak, bila jadi dia tak elok, ustaz buat apa? Oh, lemah. Ni hak keluar pula lagu raya pula. Geliat-geliat. Hak komen dia sebut, ustaz buat apa? La ilaha illallah. Ustaz juga kena angkat. Dia ada isteri dia ada anak dia ada kawan dia ada. Bukankah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Setiap daripada kamu mesti mencegah kemungkaran, setiap daripada kita mesti dakwah, setiap daripada mesti mengajak ke arah kebaikan. Bukan tugas jabatan agama. Tapi bila kita cakap macam tu, ustaz payah. Tapi itulah hakikat dia. Apa yang kita ajar bukan semua orang terima. Ada keluar sini, masuk sini, keluar. Ada tak masuk langsung, dengar pun tak mau. Tu nama dia apa? Tu nama dia tanah dia. Ada hak masuk-masuk, tak tahu dia faham tak? Tu nama dia tanah pasir. Manusia ni pun macam-macam jenis tanah. Sebab tu bila kita ni dijadikan daripada Adam, tengok tanah kita ada berapa jenis, manusia ada berapa jenis pada tanah. Hujan yang mencurah-curah, ada yang jadi rahmat, ada hujan yang tak jadi rahmat. Allah sebut dalam Quran, air yang keluar begitu saja. Masya Allah, bila kita lihat perbandingan itu kan, dekat dengan kita sebenarnya. Jadi alangkah baiknya dalam hidup kita ni saling tidak memaafkan. Alangkah baik tidak menyalahkan, minta maaf. Jangan saling menyalahkan, saling memaafkan sepatutnya. Ini tidak, kita ini saling menyalahkan. Ada saja tak kena. Yang pergi masjid, salahkan yang tak datang. Yang tak datang masjid, salahkan yang datang. Tunjuk nak datang. Yang pergi pula rasa lebih baik daripada yang tak pergi. Yang pergi pun rasa baik. Buat apa pergi kalau mengata orang?
Masjid tu tengok hak mai pun tak elok, hak tak datang lagi tak elok. Sebab budaya kita adalah budaya merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Akhirnya bila ada budaya macam ni berlaku, orang dah mula diambil, dicuri daripada jalan yang betul. Sekarang masjid bersaing dengan siapa sekarang? Pasaraya. Masjid sekarang bersaing dengan siapa? Bazar. Masjid sekarang bersaing dengan siapa? Tapak pesta. Masjid sekarang bersaing dengan siapa? Dengan rumah, dengan hiburan. Satu je tempat untuk menghidupkan 10 malam terakhir, nama dia masjid. Tapi lawan dia, saya ada program 2 minggu lepas di satu, saya langsung orang telefon, dia kata, Datuk, kenapa kita ni akan datang 10 malam yang terakhir, masjid makin kosong. Itu saja soalan. Saya kata tak kosong, dibuka lagi ramai. Mekah akhir-akhir ni lagi ramai. Mayang mungkin hotel 3 km pergi mayang. Hak kosong pun masjid kita. Tapi saya kata hak masjid kita pun sekarang, walaupun dekat dengan raya, masjid masih penuh. Dia bukan macam dulu, masjid penuh. Ada satu masjid sampai sekarang tuan-tuan, sampai ke belakang jemaah tak semayang, nampak. Bila kita pergi semayang, upah bagian depan kosong. Dia kata rejak belakang. Ini pun nama dia kebijaksanaan juga. Sebab kita bersaing. Tawaran di sana hebat. Tawaran yang Allah bagi mungkin tak cukup hebat. Bukan tak cukup hebat, hebat dah. Tapi kita tak mau tunjuk kita hebat. Kita yang tak mau tunjuk hebatnya masjid. Apa yang ada di masjid? Cabaran untuk kita tu tak ada. Kalaulah di masjid macam ada di rumah. Makan, dijemput, semua datang. Malam ini kita buat qiyam lail. Selepas hari qiyam kita akan jamu nasi kambing, ayam, mandi. Kita akan bagi nasi masak kambing hari penuh. Sebab itu kita kena ada jalan. Dulu kita doa ajak orang main ke subuh, tak jalannya jenuh ke bila tembang bel keluar dah tekak as-salatu khairun minan. Tapi bila artis buat solat subuh macam Jumaat, penuh sesak. Bila dah sesak pula, yang duduk menyanda dekat TV masjid ni, orang ramai datang ni ikhlas. Bila tak datang ramai-ramai, haknya dia cakap masjid besar yang datang 5 orang. Buat apa besar-besar 5 orang je. Bila dah ramai datang, ni buat ada ramai ni ikhlas. Hak ni mesti ada. Saya nak cerita apa? Di dalam nak menghidupkan Islam, dalam nak menghidupkan perkara yang melibatkan agama, tidak ada jalan lain melainkan kita mesti kerjasama. Kita tak boleh kata aku boleh buat. Tak. Kita sama-sama boleh buat, insya-Allah. Kalau siapa nak tolong kita, dialu-alukan. Saya mula-mula pergi ke masjid di Merbuk juga. Masa tu masjid tu tak jadi macam sekarang. Tu imam dia berlari sini ajak orang main masjid. Sekarang ni kalau nak promosi apa pun nak berlari. Promosi perabot jati pun nak berlari. Allah nak kakak suruh. Mai ajak ke masjid pun berlari juga. Ke masjid. Saya pergi masjid apa buat tahun lama. Mula-mula saya sampai, saya pergi ke tanah. Saya masuk dalam tanah tu, masa malas keluar. Lain macam dalam tanah apa ni? Lain macam tak ni? Dia tak macam kebiasaan klasik punya masjid. Klasikal masjid tak ada. Kita punya klasik tu apa Ustaz? Itu biasa, selak tak ada. Itu biasa, selak tak ada. Saya pergi satu tempat, saya kata kat PA dia, masjid, kita tengok tanah,
Anak elok dia bunuh. Ayah kata ada dua lah. Bulan mula ini yang apa nama sini loh. Anak dua tu kepala baik tak ada. Tak apa saya lihat ni. Pipi tu kan tak ada pintu. Tak kering semua. Pi masuk bilik sebelah kepala ayah tak ada berlepas. Memang tak elok kan? Itu nama dia biasa. Hak masjid depan ni pula Allah. Satu masjid saya pergi, bila saya duduk je, lubang punya besar. Saya nampak orang. PA saja pun nampak saya. Saya kata, Cik Noor, tutup Zat. Badan dia besar, dia tutup, tak nampak. Saya tanya awak tak tukar masjid, pintu tanda. Dia tunggu untukkan YB. RM150 pun tak sampai. Tukar lawan untuk rumah. Ni menteliti kita duk tunggu YB, bankrupt YB tu. Jadi tuan-tuan, yang masjid saya pergi, saya tanya ni buat saya walaupun ni cantik gila dia apa, kami nak jadikan masjid kami Ustaz Al-NR. Di sini kita akan buat hotel, di sini kita akan buat kedai, di sini kita akan buat kafe, di sini. Oh ya, buat. Sebab apa nak buat? Sebab ni Ustaz kita ni laluan Ustaz. Laluan nak pergi Tanjung Gawai ke Osmo ni, jadi lori boleh singgah sini mandi, bak boleh singgah sini jadi pelancongan, masjid kita ibarat Ustaz. Sebelum puasa tu saya pergi sekali, jadi zuhur kan. Saya untuk ambil wudu, makcik-makcik duduk tunggu dalam kamar. Ya kak, dari mana kak? Dari Singapura. Hak masjid negeri dia tak main, dia pergi buat lawatan. Buat lawatan daripada Singapura tu. Berapa? Saya bukan, saya dah main tengok masjid ni. Jadi ini yang kita kena buat ni. Kalaulah hak tempat kita macam ni ada, sudah. Shopping mall pun kalah, apa pun kalah. Masjid dalam biru mana kita dengar. Peruntukkan RM1 lagi. Mana-mana budak amal mayat semua dah tak duit. Ustaz tu bukan rasuah Ustaz. Rasuah lah. Apa penting budak-budak tu? Main galakkan untuk dia buat main semayang. Saya buat lah Ustaz. Ustaz cakap ya Ustaz tak buat. Saya buat tapi tak mampu lah setiap subuh main gelap lah ya. Saya buat setiap kali Jumaat. Setiap Jumaat saya bawa kebaya RM5 bola sampul. Bila saya naik dia pesan kat setiap usaha masjid lagi kumpul budak-budak. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Panjang dia. Menurut nak lagi tak? Nak? Kalau nak dengan bising. Dengan bising Siapa nak lagi? Semua nak? Okey, siapa bising minggu depan tak dapat. Okey, Samad, kutip nama yang mana bising. Jangan bagi nama dia, bagi dapat, jangan bagi. Semayang Jumaat khutbah dia. Sama aku tengok siapa bising untuk ini. Saya buat di Ar-Rahman Sungai Tapak, saya buat di Ufran Minggu. Sekarang saya ramai kawan budak-budak. Ramai kan. Jadi bila budak-budak ni tuan kita buat apa? Boleh buat main. Kumpul lampu kacau boleh buat main, korban boleh buat main. Ini yang kita kena cari jalan kan. Pasal hak di luar mau diskaun gila-gila. Padahal bayar duit, hak di masjid ni free. Jadi kalau kita nak kerjasama ke depan, InsyaAllah berjaya. Tapi kalau kita banyak sangat parking tak nampak tu, berusi dua kali dia keluar tu yang baik. Budak-budak pegang mic mikrofon tu untuk bila bilik umum boleh ambil la ilaha illallah. Boleh kita ngomong pasal kongsi kita tak tahu. Pasal tak buat yang terbaik. Cuba kita buat yang terbaik insyaAllah. Baik, yang kedua, bila kita ni sama-sama kita ni banyak duduk telagah kan. Orang ni ambil kesempatan atas ketelagahan kita. Orang rumah saya dia dah pencet dah tahun ni. Pencet dia kata apa pencet sekali. Saya ceramah tuan-tuan daripada tahun 90. Waktu saya duduk di Mahat Hafiz tu saya ceramah. Mula-mula Datuk Syekh Makno dia bagi saya, Alim,
Dia kan, orang ganti aku ya. Ganti aku kan, sama ya aku surat. Bilangnya kan, semua aku suka. Tuh, jalan depan itu semua suka. Dia, dia kaki kan, udah macam ni. Nak cakap apa kan? Entah kamu lah, ada yang cakap. Itu kali pertama saya ceramah di Ipoh. Tuan Syekh mengajar, suruh ganti lepas kita suruh ganti mata. Sampailah sekarang ni 2024. Ada 34 tahun, 33 tahun tua. Lama. Isteri kata abang benci lah, kita jalan-jalan lah. Bila aku ceramah, kita melancong lah satu dunia kita jalan. Tak boleh kita buat kebun. Rehatlah bagi ustaz-ustaz muda lah, bantu orang menyakit banyak lah. Saya kata dalam abang berhenti tadi, boleh orang berhenti, tapi kalau orang berhenti ceramah, satu lagi macam mana? Tak apalah, kalau abang tak nak ceramah pun tak berhenti, tak apalah. Mana abang pergi ceramah, abang mau ikut. Biar dia jadi parah ni. Tak faham, tak faham. Saya beritahu dekat dia, kenapa saya tak berhenti? Walaupun dia duduk rumah orang. Sebab yang datang jumpa saya ni makin lama makin harum. Kalau kita tak jaga-jaga tuan-tuan, pokok ni dia mari 4 orang. Waktu menyanyi elok kami nak jumpa ustaz. Ustaz, ya. Kami etis. Kalau dulu respon apa kata? Kami nak beritahu, kami etis. So, what sebenarnya? Ustaz lah, beritahu kat saya, Ustaz lah. Ustaz tak nak tanya sebab apa kami etis. Saya kata, buat apa Ustaz itu? Kena etis lah. Apa masalah? Apa punca nak beritahu? Sebab salah Tuhan. Tuhan yang menjadikan kami etis. Ya. Sebab kami nak tengok Tuhan, Tuhan tak pernah munculkan sekali pun diri. Kalaulah Allah tu Ustaz, Tuhan tu dia keluar sekali, dia muncul, tu dia Allah, kami takkan jadi etis. Sekarang kami duk tengok, duk cari apa semua, tak ada pun dia muncul. So bukan salah kami Ustaz, salah Allah, salah Tuhan kami jadi etis. Jangan. Salah apa? Salah Tuhan kami jadi etis. Bukan salah barat. Ya, salah Tuhan. Etis itu apa? Saya tanya. Etis itu apa? Etis adalah kepercayaan bahawa bumi dan sekalian ini berlaku secara semula jadi. Secara nature. Dia berlaku secara semula jadi. Tak ada siapa yang mengawalnya. Tuhan ke apa semua tak ada. Tadi abang cakap, abang jadi etis sebab apa? Sebab apa bagi dia etis jadi mereka? Tuhan punya salah kan? Mana Tuhan ada? Kalau Tuhan tak ada, bila masa dia buat salah? Abang juga cakap, abang jadi etis sebab Tuhan punya salah. Maknanya Tuhan ada. Tu macam mana abang kata Tuhan tak ada? Abang juga kata, Tuhan punya pasal lah saya jadi macam ni. Pasal apa pula? Maknanya Tuhan ada. Tiga orang lagi menung. Ni, saya kata ramai boleh kita cerita tentang Tuhan. Hak ni banyak. Main satu lagi pula perempuan. Dia kata, Ustaz, saya tengok Ustaz dalam YouTube, saya tengok Ustaz dalam radio, ada dalam TV, saya tengok dalam TikTok, Facebook. Bila saya tengok Ustaz di media maya dan saya nampak Ustaz, sekarang Ustaz depan mata saya. So, Ustaz ada. Ya. Tak dari mana? Dubai. Okay. Ustaz kata Allah ada. Jadi saya nak tengok Allah di mana. Saya tengok Ustaz dalam YouTube. Sekarang saya tengok Ustaz. Maknanya Ustaz ada depan mata saya. Saya nak tengok Allah. Ustaz kata Allah ada. Garang. Gila dia garang. Tunjuk kat saya. Setiap benda yang ada mesti nampak. Gerak juga. Tak tahu sampai tak ada tu masuk hotel dulu mandi ke tu. Tak ada Ustaz.
Datang dari airport, tu ambil kereta, tu datang sini. Susah juga cari sekolah ustaz ni. Dah minum belum? Belum. Minum. Dahaga. Minum main langgar. Bila dia habis, dah hilang dahaga dia. Nah, tadi akak cakap tak dahaga kan? Ya. Akak boleh tunjukkan saya tak dahaga tu je? Akak boleh tunjuk tak dahaga tu je? Ustaz ni gila apa? Mana nampak? Tak, dia akan cakap setiap benda yang ada mesti nampak. Dahaga dia kan? Ada tunjuk tak ada. Kalau akak kata Allah tu ada, akak nampak orang tu ya Allah. Tu apa? Allah tu bang. Allah. Tu tak Allah tak ada. Tu Superman betul bang. Allah bukan macam kita duduk cokong. Bukan macam itu. Kalau Allah dah itu dia jadi makhluk tak? Akak pun tak boleh buktikan pada saya mana dia. Dah akak tak nampak. Tapi kak rasa. Kak tak rasa bertuhan. Sebab tu kak jadi macam ni. Okey, saya boleh terima. Soalan kedua saya kena rogol. Ustaz tahu? Tak tahu, mana saya tahu? Kita pun jumpa tu. Ustaz tahu umur saya berapa kena rogol? 9 tahun sampai 15 tahun. Siapa yang rogol? Abang kandung. Soalan saya, Ustaz kata Allah Maha Penyayang. Ya. Kenapa Allah biarkan saya dirogol? Mana penyayang tu? Ini nak bagi contoh air dari dia. Orang mencabar saya. Sebab tu saya tak peduli lah orang kata apa. Orang kutuk saya macam aku suka hang anak betul. Aku banyak lagi. Setiap hari tu kan. Yang jumpa, yang telefon, yang hantar surat, email. Kalau kita tak buat kerja tuan-tuan, saya buat satu interview untuk rancangan TV. Saya bertekak dengan budak universiti. Hang disuruh aku masuk pilih, masuk TV. Saya dulu dia yang jadi apa nama panel pemilih. Saya bukan temuruga. Dia punya bertekak dengan saya rentak. Wow, dahsyat gila. Pemikiran dia. Saya pegang pada hadis tak? Ni hadis sahih. Saya kata betul hadis sahih. Tapi kita tak sampai beritahu lagi tahap tu macam mana. Kita ada ulama yang menerangkan hadis. Saya kata sekarang ni abang pakai kereta daripada England. Beli kereta daripada England, nama dia Range Rover. Rosak pula lah. Bila rosak, kita pun order spare part genuine, original. Ni spare part daripada England, Range Rover. Bila abang dah dapat spare part tu, abang boleh pergi pasang sendiri tak? Dah, abang tak erti. Kita bukan komen dia. Adakah bahan spare part original, abang pergi kampung Jawa, dia cari komen untuk pisang. Kita pun tak berani. Kita kena pergi dekat tempat dia, spesialis dia. Ni original punya spare part, ini spesialis dia. Kalau belum pasang, tahu betul. Begitulah dengan Quran dan hadis. Petik daripada Quran, betul hadis sahih. Tapi yang nak menerangkan hadis sahih itu siapa? Boleh ambil kutip di jalan saja kah? Dah, ambil cari spesialis dia. Spesialis dia siapa dia? Ulama yang muktabar. Tanyalah ulama ni apa maksud hadis ni, apa maksud ayat Quran ni, baru kau boleh faham. Hari ni tuan-tuan, semua orang nak jadikan dia tu boleh faham sendiri dia. Maka bila dia bawa pemahaman sendiri dia pula ada radio dia sendiri, dia pula ada televisi dia sendiri, dia pula ada medsos dia sendiri, masing-masing mengeluarkan hukum sendiri-sendiri. Kalau kita nak repair kereta pun, walaupun barang tu barang yang original pun, kita kena cari orang yang pakar untuk masukkan balik repair kereta kita. Bagi dekat orang yang bukan original buat, specially buat, rosak. Saya itu punya lah, masa tu saya pakai Mercedes 280. Kereta Mercedes besar. Kawan saya kata, anak murid saya kata, Ustaz apa tu, tolong bangsa lain, tolonglah bangsa kita. Dia pun boleh buat repair Mercedes.
Saya pun pergi hantar nak tolong orang kita. Tak siap-siap dia. Bila nak siap sedih dia. Saya pergi tengok. Saya tengok tuan-tuan, dia duduk mencangkuk atas enjin kereta dia. Dia duduk atas enjin kereta tu, dia buka bonet sampai duduk cangkuk, buka skru. Skru pula tak jumpa lubang-lubang tu, dia pakai sepanah hidup. Saya kata buat apa ni? Nak buka enjin. Buka pasal apa? Tu skru tak ada. Astagfirullahaladzim. Saya ni kau punya kereta ni Pak. Oh ya lah. Minta maaf. Minta maaf. Aduh cangkuk dah. Lagi rosak kereta tak ni. Sebab tu kita ni yang duduk di bahagian ni tuan-tuan, kita lah yang kena ke hadapan untuk menjawab macam-macam isu. Kalau kita diam, kalau kita senyap, orang lain akan ambil kesempatan. Isu yang paling besar saya sebut dulu, zakat. Berapa banyak isu orang fitnah debat zakat. Jangan dia zakat tak ada orang, dia bersimpan, kalau zakat jangan berbagi zakat, hilang hancurkan kami. Dulu tu ingat kita buat pagar, dia buat agama buat pagar. Satu itu kalau tak bagi kat dia bayar zakat, nak bagi kat siapa? Bagi kat kita. Bagi kat kami. Ni Bupino pun Nanah terima dulu. Dengar tu faham dah tu, padahal tak dengar suara. Kalau bagi volume tinggi sikit kan, bagi orang simpan kat dia apa? Percaya lah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, tak boleh kita duduk diam. Bila kita bagi zakat, buat live. Sekarang kita ada medsos. Buat live, tuan-tuan. Riak Ustaz, lantaklah hang riak. Daripada hampa fitnah kami, untuk simpan duit. Hampa tahu ada hak zakat, ada bayar, ni pun tak cukup nak bayar. Hampa pula buat kempen bagi ke hampa, tak bagi kat jawab. Sudah entah. Sebab tu saya kata, ustaz kena ada, kameraman kena ada, media kena ada. Bila bagi dia zakat, buat. Sekarang kita memberikan sumbangan zakat pada Haji Dollah. Ya, Haji Dollah. Kena buat. Kalau kita tak buat, orang lain akan buat. Yang bawa mic satu, letak kat dia satu, letak kat Haji Dollah satu. Okey? Ya? Okay, Assalamualaikum. Bersama dengan saya sekarang Haji Dollah yang Kelantan. Haji Dollah maafkan saya selama ni saya tak tahu Haji Dollah miskin kita Pak Haji. Tidak. Ya, hak tu tengok pula. YB buat apa? Nampak komen kan. Dekat kampung buat apa? Last kali. Jabat zakat buat apa? Sia-sia bayar zakat ke jabat zakat. Jabat zakat pula. Padahal yang dia bantu hak Allah tu seorang. Tapi dia canang satu dunia. Yang hak jabat zakat tu bayar ni ribu orang dalam setahun. Tiap-tiap tahun kena bagi, tiap-tiap bulan kena bagi. Orang tak tahu. Sebab tu saya kata kebaikan ada kalanya disembunyikan. Kadang-kadang kebaikan kena bagi tahu untuk menutup fitnah orang lain. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ada benda yang kita kena diam, ada benda yang kita kena ke hadapan. Kalau kita berdiam juga orang menanti-nanti. Bila kita diam, tak ada sebarang respon, orang lain akan respon. Maka jadi bahawa kita. Dan sebelum kita respon, kita kena ada dua benda. Yang pertama, kena ada ilmu. Orang tanya kepada saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz? Pelaku kena tangkap haluan pukul 3 pagi. Saya tak tahu. Saya bukan tangkap. Saya mempunyai wartawan Umar tanya dia telefon. Saya buat program ni juga daripada yang Ustaz nasihat sikit. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa. Yang tangkap dia jauhi. Saya bukan jauhi. Saya jawab dia tak tahu. Simple. Jadi apa pendapat Ustaz kalau saya tak tahu dia buat apa. Sebab saya pendatang Melayu. Nanti saya tanya kat dia. Nanti saya tanya dia. Ada dua benda ni. Satu kena ada ilmu, yang kedua kena ada tabayun. Sekarang ni tak ada tuan-tuan. Sekarang hayun. Ini masalah kita berhadapan dengan masyarakat yang suka hayun orang.
Dia potong, dia cut video apa tengok dia kata. Dia cut tengok dia kata. Cut dia kata. Sebab tu kadang-kadang kalau kita terlalu cepat bagi respon pun bahaya juga. Kita respon pada benda yang kopi, benda yang elit lagi bahaya. Sebab tu benda yang kita kena ada ialah ilmu dan tabayun. Jangan cepat sangat, jangan terlalu lambat sangat. Jangan cepat sangat, kadang-kadang kita jadi silap. Jangan lambat sangat. Bila kita lambat sangat, orang lain ambil tempat kita. Dan pada masa itu Allah tak budi dengan kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya cakap pada petang ini sedikit sebanyak ada kebaikan untuk kita. Yang pertama, jadilah hujan. Tetap menurunkan air. Walaupun tanah itu kering ke, tandus ke, kita tetap turunkan. Ada yang slow, ada yang berat, ada yang laju. Kita tetap, ada yang suka, ada yang tak suka dengan hujan. Tapi tetap, sebab dia adalah rahmat. Mudah-mudahan itulah tuan-tuan, sentiasa menolong masyarakat, sentiasa menolong rakyat, bagi ilmu pada orang, bagi perkhidmatan pada orang. Orang kutuk ke, orang kata apa, kami tak buat baik. Yang kedua, kita belajar dengan tanah. Ada tanah yang elok, ada tanah yang subur, ada tanah yang tak subur. Ada tanah yang jahat, dia timpa kita balik. Kita buat rumah, kita dia timpa kita balik macam-macam. Macam itulah dengan masyarakat. Kita kena berhadapan dengan pelbagai jenis manusia yang timpa kita balik, yang hentam kita balik, yang manfaat pada kita, yang cakap apa pun tak guna apa, macam pasir. Yang ketiga tuan-tuan, kita kena kerjasama dalam apa benda yang kita buat. Kita tak boleh kata kita ni terbaik. Sebab tu saya cakap dengan Pak Wan dulu, saya ni dah berceramah terlalu luas, terlalu besar sangat, sampai saya lupa negeri saya. Saya lupa, bukan setakat negeri saya lupa, anak isteri saya pun saya lupa, saya lupa. Ya, saya kata apa-apa nak minta bantuan, kerjasama untuk kita bangunkan wakaf di Perak, nak bangunkan kerja zakat, kutipan zakat dan sebagainya, saya sedia tolong. Sebab saya tolong negeri lain sampai dapat 1 bilion, lebih 1 bilion. Program dengan dia orang tiap-tiap minggu. Saya kata, aku pun dah tolong negeri. Kalau duit zakat banyak, boleh maju banyak rakyat kita. Kadang-kadang saya bantu negeri, minta saya cari dana untuk buat sesembah 85 juta. Tiap bulan, sebulan 4 kali, 5 kali saya turun. Buat program di Padang, di stadium, di surau, semua buat. Nak cari 85 juta. Bukan tak pakai saya pun. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jadi mudah-mudahan saya orang Perak, saya makan duit zakat. Makan duit zakat, ialah saya duduk di Mahat Hafiz, dapat derma siswa. Saya ingat masa saya dulu di Mahat Hafiz, dapat RM250. RM100 dia makan, dia poket, RM150 dia boleh makan. Itulah belanja 3 tahun. RM100 Ustaz Rahim bukan lagi. RM100 dia poket, RM150 dia makan 3 tahun. Kalau tak ada duit tu sebulan, RM250 bulan saya kerja kira. Tak bagi cikgu sementara. Tapi dengan duit itulah saya belajar. Duit itulah mak saya tak payah hantar duit. Dengan duit itulah saya tamat pengajian. Dengan duit itulah saya belajar. Hari ini tuan-tuan, satu Malaysia saya mengajar. Hari ini saya mengajar sampai Singapura, sampai Brunei, Australia, Jepun, Korea, Indonesia. Satu dunia saya buat. Saya bercakap dalam TV sampai sekarang, dalam radio sampai sekarang. Berkat daripada Jabat Agama Majlis Agama. Lepas tu saya kena balas jasa Majlis Agama, zakat, Jabatan Agama sedang jawab. Kalau tak ada, saya dapat $250 setiap bulan. Tak tahu saya berjawab apa. Sebab saya pernah isi orang cikgu nak berhenti lah. Mak Hafiz, Pak mati, mak miskin.
Macam mana nak duduk tipu makan apa? Jadi dengan itu kita tahan pentingnya sumber yang berkaitan dengan zakat.